Okey, maka sebab itu apabila kita menjadi tetamu Allah, apa harapan kita? Jaga perkara-perkara sebaik mungkin. Pertama, ibadah. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia. Contohnya, kita masuk sebelah tu ibarat kata orang luar. Sekurang-kurangnya kalau kita ditegur, kerana kita ni bukan tahu bahasa Arab. Kena pula di bahasa Arab kita lagi teruk. Yang penting senyum. Okey, senyum itu sedekah kepada saudara kita. Tengok, dibentuk macam ini dengan masyarakat, inilah merupakan gambaran tetamu Allah. Jangan buat kerosakan, jangan buat dosa, jangan buat keji, jangan buat gaduh. Kerana kita berada diperhatikan oleh Allah sepanjang kita berada kat sini. Artinya amalan kita ni diperhatikan oleh Allah. Maklumlah tetamu Allah. Maka sebab itu apabila kita sedar kita menjadi tetamu Allah, serba-serbinya naklah dijaga dengan sebaik-baiknya, seelok-elok yang mungkin. Yang kedua, kita tahu tadi dah, bulan Ramadan kita puasa. Dah tentu nak jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang keduanya, kita mengajarkan umrah. Nak jaga pantang larang ihramnya. Okey. Dah tentulah benda-benda ini tuan-tuan bukan perkara mudah. Maka sebab itulah afdalul jihadi hajju, seafdal jihad adalah haji. Haji itu dah kata tadi sama dengan umrah. Jadi dalam bulan Ramadan ini orang yang berumrah memang cukup kita berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh. Kalau boleh jangan putus asa. Contoh, kita sampai saja apa yang dibuat. Masuk je tawaf. Bila tawaf tuan-tuan, kita dikisarnya tu. Dikisar, dihimpitnya, ditolaknya. Dengan keadaan himpit-himpit panas, berpeluh. Kadang-kadang sengaja himpit punya himpit, badannya sakit. Tengok. Lepas tu tak cukup juga, digoncangnya. Lari sana, bawa sini, lari sampai 7 kali. Itu juga kadang-kadang dihimpitnya. Tuan-tuan, dalam perkara itu juga kita pula melaksanakan puasa. Dengan keadaan kita laparnya, dalam keadaan kita dahaganya. Masya Allah tuan-tuan. Kalau tak kuat-kuat betul, guyup kita. Guyup maksudnya hilang. Tak laksana kita. Ini sebab itu merupakan jihad. Okay? Sebab itu orang di tengah tawaf, berpeluh-peluh, tengah tasbih, tengah berdoa. Berpeluh-peluh, itulah di antara gambaran mencari keredaan Allah. Percaya tuan-tuan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kita reda melaksanakan amalan itu. Allah reda kat kita. Yang kedua, bersedia menerima cobaan dan dugaan. Dah tentulah, apabila Allah sayang kat kita, Allah Ta'ala uji. Tak ada dibagi percuma, Allah Ta'ala uji. Innallaha iza ahabba abdan ibtalahu. Jika Allah SWT kasih seseorang hambanya, maka diduganya, dicobanya. Sebab itu siapa-siapa yang dicobanya, diduganya, tolong jangan marah Allah. Sebaliknya insaflah. Saya yakin banyak kesalahan-kesalahan kita tengah ditebus. Pertama, diuji. Bahasa kita yang mudah, bengong-bengong. Maksud bengong-bengong apa dia? Diuji. Tahu dah. Tapi kadang-kadang berubah. Waktu kita pakai ihram bergerak berubah. Kadang-kadang terlepas tempat niat lah. Kadang-kadang tak tentu hala. Itu sebab itu kadang-kadang diuji begitu. Kitab ada, tapi tak nampak. Itu kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Dan kita minta maaf lah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jangan berterusan. Sebab itu kalau saya pimpin, selalunya saya ajak perlahan-perlahan. Sebab kebiasaan, kadang-kadang diuji macam itu. Apabila rosak amalannya, tahu-tahu kita sampai kat sana nanti kita tahlul. Dah rosak dah. Ini masalah. Yang kedua, diuji. Benda-benda yang menjadi kesayangan. Harta benda yang menjadi sayangan. Pertamanya, biasalah kita bila merantau macam ini, nyawa kita duit. Okey, bila duit hilang, saya akuilah pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah
Kadang-kadang terlepok seminggu. Tak bilik je, tak nak ibadah. Kenapa? Dia marah rupanya. Jangan, jangan. Okey, kadang-kadang diuji benda sikit macam itu dan boleh menghalang umrah. Sepatutnya apabila diuji macam itu makin kuat ibadah. Banyakkan istighfarkan, banyak tobat. Ini dah. Kadang-kadang diuji demam. Okey, diuji demam. Tak pasal-pasal demam. Tuan-tuan, sering saya katakan, selain daripada kemampuan fizikal kita, wang ringgit kita, kesihatan amat penting. Bila tak sehat, lumpuh segala-galanya. Maka sebab itu kadang-kadang diuji sakit tak semena-mena. Okay? Dan harapan saya kalau setakat sikit-sikit tu tiba terus ibadah. Jangan putus. Kenapa? Itu diuji. Kadang-kadang baru sakit lutut dah tak nak pergi sembahyang. Ada wahala lutut tu memanglah nak rokok sudah tak boleh berdiri, duduk. Nak sembahyang kan? Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, kelip-kelip. Tak boleh kelip-kelip, bungkus kain kapan. Habis? Sebab tu kita tengok orang yang sembahyang tu ibadah tu ada yang duduk, ada yang berbagai-bagai. Tapi jangan tewas kerana diuji kadang-kadang sikit sedikit. Baik. Yang seterusnya kadang-kadang harta benda kita apa? Kadang beg pakaian hilang. Yang wanitanya kadang-kadang cincinnya hilang. Cincin tunang lah tu. Okey. Tu, tapi alhamdulillah saya perhatikan tak ada yang bawa emas. Allah, Pak Imam pun tak nak tengok pun. Okey, mujur tak ada yang hilang, ya. Sebab tu selalu saya pesan barang-barang emas tu minta malah jangan dibawa. Okey. Dalam keadaan yang saya katakan tak terduga kadang-kadang benda. Okey, benda itu berlaku. Maka sebab itu hadapi cubaan itu sebagai jihad. Jangan pula marah imam. Apa nama panjang sangat Jangan marah. Kenapa? Itulah hebatnya kita berjihad. Dan seterusnya yang ketiga. Kita perhatikan tuan-tuannya. Ramai berebut-rebut memberi makan untuk berbuka puasa. Okey, tempat kita jarang tuan-tuan. Saya kadang-kadang oleh kerana saya tahu mungkin terasa dirinya dihormati. Okey. Berebut daripada tangga bawah tu nak naik itu dah dijemput. Dipersilakan pegang tangan diatur. Duduk tengok tamar aja. Ingat kok ada nasi biryani. Tak tamar je. Okey. Lepas tu kita tak payah cerita apa-apa. Nanti kejap lagi. Okey, dibaginya minuman. Tak kira lah, kadang-kadang ada kopi Arab yang tak pernah makan pun sapu juga. Cuba tuan-tuan. Okey. Budaya ini secara tak langsung dia memberi makan tu ibadah. Dan ibadah itu, pahalanya tu dapat macam orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu tak kurang pun. Itulah hebatnya orang memberi makan, memberi buka puasa pada orang yang berpuasa. Dan satu lagi rahmat tuan-tuan. InsyaAllah kalau kita balik boleh amalkan. Apa dia? Kita nak berbuka puasa, kita uduk, betul tak? Kita beruduk. Lepas kita berbuka pula dengan tamar ataupun ratap, tamar muda. Banyak tamar muda kan? Lepas tu tak ada apa pun. Toleh kanan kiri sama je. Okey. Lepas tu kita sembahyang. Tuan-tuan, sebenarnya itulah rencahnya orang beribadah berbuka puasa. Okey, yang pertama uduk. Lepas tu kita makan ratap. Ratap ni ataupun tamar muda. Okey, yang menjadi sumber kesehatan. Lepas tu al-ma'u zam-zam dah tentulah. Air zam-zam tu mengenyangkan dia juga merupakan penawar penyakit. Lepas tu kita pula sembahyang maghrib. Artinya kita memuliakan yang fardu. Betul lah berbuka, tetapi berbuka tu sedikit saja waktunya diambil yang fardu. Lepas tu kita balik. Cuba perasan tuan-tuan tak? Kita balik tu lapar tak? Siapa yang tak lapar sebenarnya? Cuma kita je tak jumpa nasi bingung. Nya tak lapar, percayalah. Okey, kenapa? Di situlah keberkatan kita berbuka puasa diiringi dengan uduk, lepas tu berbuka puasa, lepas tu sembahyang. Sebab setiap makanan yang berkat dimulai dengan uduk ataupun selepas makan itu beruduk. Yang kat sini kita uduk dulu, berbuka puasa, lepas tu sembahyang. Itulah menjadi berkat. Okey, tengok bagaimana berebut-rebutnya. Dia menghormati tetamu, nak bagi dia berbuka
puasa. Manakala yang keempat, yaitu mendirikan solat ataupun mendirikan sembahyang tarawih dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bukan mudah kita bersama dengan Imam Masjidil Haram. Saya nak beritahu, kita dengar baik-baik. Okey? Besok kita balik, kalau ada siaran besok, okey, kita tahu dah. Dia akan telinga ni, dia akan menjadi rada tau. Teringat sayunya tu. Maka sebab itu, saya mohon apabila sembahyang tarawih ini, jangan duk main-main. Sungguh-sungguh, memang pun berjuang, memang pun jihad, nak menghabiskan satu malam, satu juzuk. Dijanjikan oleh Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan tarawih pada bulan Ramadan, Allah Taala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang akhir sekali, yang kelima, peluang doa dimakbulkan oleh Allah. Tuan-tuan, dalam bulan puasa kita mengerjakan umrah, kita berdoa di multazam ataupun di sekeliling Baitullah. Tempat itu adalah tempat-tempat berdoa. Sebab itu Nabi pesan, wa in da'au ujibu. Apabila kamu berdoa, aku perkenankan. Maka sebab itu berdoalah. Berdoa sungguh-sungguh. Cuma saya harapkan bila nak berdoa, mulakanlah dengan ibadah dulu. Sebab Allah SWT ingatkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Sama ada kita tawaf, sama ada kita dalam sa'i, sama ada kita dalam mengerjakan sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang duha, iringi membaca Al-Quran, iringi dengan doa. Doalah untuk diri kita, doa untuk mak bapak kita, doa untuk ahli keluarga kita, doa untuk keduniawian kita, doa untuk akhirat kita, dan doakanlah saudara muslimin dan muslimat yang lain. Dan akhirnya mudah-mudahan sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan ini, Allah maghfir, Allah maj'al umratan mabrura wa sya'yan maskura wa zamban maghfura wa amalan solihan makbula wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan-amalan umrah kita, usaha kita, perdagangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buangkan hati yang gelap, diberilah hidayah dan taufiknya serta inayahnya sepanjang hidup kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.